saya tak anggap orang yang menghina ataupun boikot saya tu dia salah. Dan saya tidak pernah untuk menyalahkan semua orang. Bahkan saya sentiasa memaafkan semua orang. Sebaik-baik orang adalah orang yang meminta maaf. Dan sebaik-baik lagi yang sebaik-baiknya adalah orang yang memaafkan. Jadi saya pegang, bagi saya tak ada rasa dendam. Saya tidak ada rasa sakit hati. Sakit hati itu still ada, tetapi tak sampai tahap dendam. Masih diri bagai hamba, sampai mati pasti digarinya. Untuk Sidang Media, dua benda yang akan kita memperkenalkan kepada anda semua pada hari ini, iaitu pelancaran produk atau memperkenalkan duta produk dan juga single terbaru, iaitu di mana saya ingin mengucapkan selamat datang kepada CEO bagi Diksi Produk, iaitu Encik Shah Hafiz, selaku CEO kita. Apa khabar bos? Alhamdulillah, khabar baik. Dan juga ini dia artis kita, iaitu Dai Said. Apa khabar? Dan di sebelah saya iaitu selaku peguam, betul? Ya, iaitu namanya Syed Amirul. Syed Amirul. Wow, Syed semua ni. Ini adalah satu collaboration buat pertama kali dan gabungan antara saya dan Dai Said. So, Sidang Media pelancaran single terbaru Dai Said ni pelancaran produk Diksi Ya Habib, itu Ya Habib Collection sekali. So ini juga merupakan satu collaboration pertama dengan Dai Said yang mengeluarkan wangian Ya Habib, iaitu edisi khas untuk penyokong serta peminat beliau. Terima kasih kepada pihak media pada petang ini yang sudi untuk interview saya, dan syukran jazilan, jazakallah khair jazak kepada anda semua. Dan hari ini pada petang ini press conference PC saya bersama dengan Diksi Kosmetik, iaitu kempen Diksi X Dai Said, yang mana pada hari esok lagu Ya Habib bakal keluar pada 9 malam. Dan lagu Ya Habib tersebut, apabila saya berjumpa dengan Encik Syaf sendiri, Encik Syaf bagi tahu dan mendengarkan apa yang saya minta, iaitu saya nak keluarkan lagu, dan Encik Syaf sendiri yang nak buat satu produk, yang mana produk itu berbentuk dengan perfume, dan perfume itu bernama Ya Habib. Okey, untuk pengeluaran produk wangian ni, sebelum ni pihak DC dah memang ada produk wangian dan dah lama kita tak keluarkan produk wangian. Waktu dalam perbincangan saya bersama dengan Syed, saya tanya dia macam mana ada produk yang saya rasa nak jadikan sebagai hadiah untuk peminat dia. Saya kata saya tengok beberapa produk saya tengok, jadi saya kata dengan saya rasa perfume is the best produk. Jadi saya memilih perfume ni kena pula, dan bau-bauan perfume ni semua daripada Syed, pemilihan Syed sendiri. Yang dia pilih bau yang dia minat, dia minat. Kalau kita pandang daripada sudut ada on negative side tu beberapa sikit on negative side, tapi saya lebih pandang daripada sudut positif. Jadi bila dalam sudut positif dia lagi banyak positif dia. Sebab saya tengok Syed ni pendukung belakang, dan daripada peminat-peminat sendiri beliau sangat ramai. Jadi orang yang di belakang tu sangat ramai untuk Syed. Jadi saya pandang kat sini boleh support dia. Dan saya tengok dalam sudut negatif tu cuma sedikit, yang mana saya pandang masih lagi dalam, ya, rata-rata umum tahu masih lagi dalam perbicaraan. Jadi saya rasa benda tu jauh lagi kita pandang daripada sudut negatif. Jadi saya ambil positif lebih. Untuk meyakinkan peminat-peminat saya untuk dapatkan produk Ya Habib ni sendiri, keyakinan itu beranggapan kepada diri mereka sendiri, dan saya sebagai seorang penjual ataupun sebagai seorang duta bagi produk Diksi ini, iaitu perfume Ya Habib, saya tidak memaksa orang untuk membeli. Siapa nak beli, belilah. Tetapi bila saya melihat sokongan, support orang-orang luar kepada saya sangat positif. Sehingga kan saya pernah baca satu komen yang seorang kakak ni, dia berdoa kepada saya walaupun dia tak kenal saya, dia tak pernah jumpa saya, sampai kat tiga sejadah pun dia doa kepada saya. Itu ada antara perkara yang positif untuk saya membawa kepada peringkat keusahawanan bersama dengan Encik Syaf sendiri. Dan selain itu juga bukan kita sekadar menjual produk sahaja, saya bersama dengan Encik Syaf nak membantu kepada semua masyarakat, tak kira muda tu dan sebagainya, untuk berniaga dengan saya. Maknanya bila kita sentiasa buat positif kepada orang, orang sentiasa melihat positif kepada kita. Sebab jangan jadikan kamu seperti mata lalat yang mencari najis, tetapi jadilah seperti mata lebah yang mencari madu dan bunga. Jadi seumpamanya saya melihat sokongan, support fan saya, peminat saya terlalu kuat, terlalu syok, terlalu positif, sehingga kan saya berbincang dengan Encik Syaf,
saya nak keluarkan satu produk Ya Habib, dan selain itu juga bukan kita nak menjual, tapi kita nak membina ataupun mencipta orang-orang untuk berjaya menjadikan seseorang itu sebagai usahawan. Oh, saya sebenarnya dah berniaga lama. Dah sebelum-sebelum ni pernah berniaga. Saya pernah berniaga kurta. Lagu pun sebelum ni saya dah ada lagu sendiri. Saya buat lagu Albinada, lagu Agmal Uyun, lagu Aktuna Tukuli, yang terbaru ni 3 Dakat. So nyanyi dengan bisnes ni dah pernah lalui, dah pernah buat. Tetapi bersama dengan Cik Syaf ni antara perkara yang maknanya hikmah di sebalik perkara yang berlaku tu besar, banyak, terlalu banyak, sehingga kan saya yakin supporter-supporter saya mampu untuk support saya dalam kerjaya saya, dalam seni saya dan dalam usahawan saya. Projek ni dilakukan selepas kontroversi. Waktu tu saya tengok kes saya berlaku berjalan, itu saya pun tanya khabar. Tapi waktu satu malam tu, saya saksikan live saya di Instagram. Okey, pada malam tu saya saksikan live saya dekat dalam Instagram. Saya tengok saya ada sentuh tentang perniagaan dan keusahawanan. Saya dapat idea daripada situ. Saya pun rasa macam kenapa tak, sedangkan saya membawa platform keusahawanan dan saya pun jalankan kelas-kelas keusahawanan. Besok je, pada keesokan harinya saya terus menelefon dengan saya tanyakan saya boleh tak saya jumpa dengan saya kata saya ada kat mana, saya ada dekat rumah mak dia. Jadi saya terus berjumpa dengan saya di rumah mak dia. Jadi saya terus berbincang dengan dia, kalau saya berminat untuk keusahawanan, macam kami di Diksi sendiri, memang Alhamdulillah kami memang buat platform keusahawanan selama baru masuk dengan cecah ke tahun ke-5. So Alhamdulillah dengan testimoni macam mana keusahawan yang kami lahirkan, saya kata kat saya, jom kita buat lebih serius dengan Diksi macam mana. So kita berbincang, Alhamdulillah saya kata okey untuk keusahawanan. Pandangan saya sendirilah, kalau orang maksudnya boykot diri saya sendiri, bagi saya sentiasa positifkan semua orang, dan saya tak anggap orang yang menghina ataupun boykot saya tu dia salah, dan saya tidak pernah untuk menyalahkan semua orang. Bahkan saya sentiasa memaafkan semua orang. Sebaik-baik orang adalah orang yang meminta maaf, dan sebaik-baik lagi yang sebaik-baiknya adalah orang yang memaafkan. Jadi saya pegang, bagi saya tak ada rasa dendam, saya tidak ada rasa sakit hati. Sakit hati tu still ada, tetapi tak sampai tahap dendam. Orang kutuk saya kutuk balik, tak perlu. Saya hanya berdiamkan diri, bahkan saya memberi positif kepada orang. Ibaratnya kalau orang membali batu, saya beri buah. Begitulah cerita dia. Di sebalik kontroversi tu kan, ialah mungkin ada kawan yang menjauh dan mungkin ada yang dekat dengan Syed untuk orang kata publicity, untuk nak menaikkan nama. So macam mana Syed sendiri melihat situation tu? Itu biasalah. Bagi saya, kawan dan sahabat itu bezalah. Kawan biar ramai, semua orang saya kawan. Tetapi sahabat yang sentiasa dengan saya, antaranya sahabat saya Ryan Didat, yang sentiasa memberi motivasi kepada saya, dan kita orang punya grup antaranya Arul, Adam Armin, apa lagi, Ucok, Adli. So kita orang satu geng antara sahabat yang sentiasa ada. Maksudnya ada je beberapa orang yang bila saya kat dalam dia hentam saya betul-betul. Tapi bila saya keluar tiba-tiba dia DM saya, "Hai, apa tu?" Tiba pula. Itu biasa. Tetapi saya hanya memberi pandangan positif kepada dia orang saja. Maknanya kawan is kawan, sahabat adalah sahabat. Itu. Syed, okey, saya nak tanya, mungkin awak boleh jelaskan sedikit bagaimana perkembangan kes awak sekarang, kalau boleh dijelaskan? Bagi saya tiada komen. Mungkin saya boleh bagi kepada peguam saya untuk ceritakan sikit sebanyak. Untuk setakat ini, kes untuk Syed Shah Hikmal ada satu pertuduhan di Mahkamah Shah Alam dan 2 pertuduhan di Mahkamah Petaling Jaya, Kompleks Mahkamah Petaling Jaya. Setakat ini ketiga-tiga pertuduhan itu masih dalam proses sebutan kes. Jadi untuk kata bagaimana dengan pembicaraan itu, pada saya itu kerana pembicaraan ini hanya akan mengambil pendapat setelah kes ini selesai.
Tujuan pengurusan kes dan juga sebutan ini adalah untuk memastikan dokumen-dokumen yang akan digunakan oleh pihak pendakwaan dan sebagainya itu diberikan kepada pihak pembelaan, kepada saya lah selaku pembela. Setakat ini kita masih belum lagi menerima dokumen dan itu bukanlah sesuatu yang abnormal ataupun luar biasa dan sebagainya. Ini perkara yang biasa kerana memang untuk sehingga selesai satu pembicaraan itu memang memakan sedikit masa. Itu saja yang boleh saya sampaikan setakat ini. Rekod umum yang boleh saya dedahkan juga kepada rakan media adalah berkaitan dengan kes ini, syarat yang diletakkan hanyalah untuk jaminan yang diberikan oleh mahkamah. Jaminan ini adalah untuk memastikan kehadiran Syed Syahid Kamal ke mahkamah pada setiap hari pembicaraan ataupun sebutan kes atau pengurusan kes. Jadi mahkamah dalam membenarkan jaminan ini, mahkamah menetapkan bahawa Syed Syahid Kamal tidak boleh mengganggu mangsa ataupun mengganggu mana-mana saksi pendakwaan yang akan digunakan di dalam kes kelak. Selain daripada itu, tiada apa-apa masalah untuk Syed Syahid Kamal hidup dalam dia punya cara untuk berkejaya dan sebagainya, tiada apa-apa masalah. Dan masyarakat memang perlu faham bahawa memang setakat ini Syahid Kamal masih belum disabitkan dengan apa-apa kesalahan. Jadi biarlah dia nak hidup seperti apa yang dia mahukan. Pada saya tiada isu. Hari bicara ini akan ditetapkan kelak. Cuma pada ketika ini mahkamah telah tetapkan tarikh sebutan iaitu pada 19 Mac untuk kes di Petaling Jaya dan juga 16 Mac untuk kes di Mahkamah Shah Alam. Itu saja. Semangat saya adalah Tuhan yang memberikan saya semangat ini, memberikan saya sesuatu kebangkitan kepada masyarakat semua, yang mana saya tahu kat luar sana pun ramai orang diuji, ramai orang yang tak boleh beli makan dan sebagainya, tak boleh beli susu anak dan sebagainya. Jadi saya sebagai orang yang pernah diuji juga, saya pun bangkit dan orang yang melihat saya bangkit pun perlu bangkit. Jadi mesej saya ketika ini dan saat itu adalah saya nak menjadi seorang usahawan, dan selain menjadi usahawan saya juga ingin melakar sebagai seorang anak seni, menyanyi dan berkarya dalam kehidupan saya sendiri. Segitu je. Maknanya nak kata tak senang tu, susah juga. Tapi bagi saya, Tuhan yang memberikan saya semangat ini. Lagu lirisis ini merupakan julung kali saya tulis sendiri dan kami memberi kerjasama dengan Syed untuk dia keluarkan sendiri apa yang tersirat dalam diri dia dalam lirik lagu ni. Lagu ni dia ada dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Arab. Semua orang tahu ketika mana saya buat lagu Albinada, lagu Agemal Uyun, alhamdulillah sekarang pun dah berjuta-juta view. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang support saya. So ketika mana saya melihat orang suka dengan lagu tu, lagu Ya Habib ni memberikan satu kombinasi di antara lagu bahasa Melayu dan bahasa Arab, dan saya menulis bersama dengan komposer saya. Kita orang create satu melodi dan satu gaya bahasa, gaya lenggok secara saya tersendiri. Lagu ni menceritakan tentang seorang anak muda yang berjalan kepada satu kehidupan, dan ketika mana dia berjalan, dia diuji dengan ujian, dan di saat itu dia membawa satu ilmu. Dan ketika itulah bila dia diuji, dia dicemooh, dia rasa sedih, dia rasa jiwanya meronta-ronta, dia teringat kepada seseorang yang digelar sebagai Ya Habib. Ya Habib ni, wahai kekasihku. Antara liriknya dia beritahu, aku hanya manusia mencari bahagia, namun mana perginya dicemooh dengan siksa. Kemudian dia punya lirik, Ya Habib tasma'uni, dengarkanlah aku, ya ruhi, wahai kekasihku. Jadi dia macam mencari guru dia. So gurunya, kalau korang nak tahu, kena tunggu 5 Mac ni, insyaAllah. Lagu ni saya tulis ketika saya kat dalam kemarin. Selama mana saya duduk dalam 20 hari dalam tahanan, so saya sempat untuk menulis lirik lagu, saya create melodi dan sebagainya. Maka saat itulah dan esoklah antara satu momen yang semua peminat-peminat saya yang menunggu saat ini, lagu bertajuk Ya Habib. Dekat mana boleh dapat? Okey, kita buat edisi ni, edisi yang sangat-sangat limited untuk harga promo. Pada harga promo kita keluarkan 5,000 yang terawal. So 5,000 yang terawal ni akan diriliskan pada besok, keesokan harinya sama dengan MV dia. So pada pukul 9 malam. Pembelian bermula pada 9 malam dengan 5,000 pieces yang pertama ni ada promo, dan yang paling best sekali, yang sangat-sangat best, kerana 5,000 promo ni termasuk sekali dengan 25 hadiah cabutan bertuah.
Dan hadiah cabutan bertuah ni hadiah yang best, iaitu kita ada motor Y Suku, kita ada beberapa laptop, beberapa TV, iPad dan sebagainya. Yes, sangat-sangat best. Untuk 5,000 pembelian yang pertama ni pada esok hari, yang kita akan, harga dia promo RM99 dan harga yang sebenar dia RM119. Harga mampu milik. Aku hanya manusia mencari bahagia, namun mana perginya dicemu dengan siksa. Aku pergi, demimu aku pergi, ya Habibi aku pergi, ya Habib, Habibi ya Habibi ya Habib, tasma'uni ya Ruhi ya Habib. Itu dia rakan-rakan kami.